Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Rohani binti Haji Abdul Ghani. Hari ini kami dari kumpulan 8 akan membentangkan esei kumpulan yang bertajuk Linus di Pahang. Saya Anis Nabila Arisha binti Aris selaku Ketua Kumpulan 8 akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli yang pertama adalah Ho Ching Ping. Ahli yang kedua adalah Eng Hui Chi. Ahli yang ketiga adalah Sit Hui Shin. Dan ahli yang keempat adalah Wun Man Ting. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Wun Man Ting untuk membentangkan hasil kerja kami dan diikuti dengan ahli yang lain. Ini adalah pengenalan yang berkaitan dengan Linus Malaysia Sentiran Berhad di Pahang. Linus Corporation adalah satu syarikat pelombongan Nabiya Bumi Australia yang tersenarai di Bursa Security Australia. Syarikat ini mempunyai dua operasi utama iaitu sebuah kilang pelombongan dan penumpuan di Malvat, Australia Barat dan sebuah kilang penapisan di Kuantan, Malaysia. Syarikat ini bernama Linus pada tahun 1985. Pada tahun 2001, syarikat ini mencapai bahagian emasnya dan menumpukan perhatian para nabi bumi. Linus Corporation Limited meneroka dan menambang mineral nadia bumi seperti cerium dan neodymium. Logi akan beroperasi pada September 2011 pada asalnya, namun sebuah artikel yang diterbitkan di New York Times meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai LAM pada awal bulan Mac 2011. Sejak itu, kumpulan masyarakat Kuantan yang memprotes LAM yang dipimpin oleh ahli Parlimen Kuantan Fuzia Saleh secara beransur-ansur berkembang menjadi kelompok yang lebih besar, yaitu Save Malaysia Hentikan Linus. Kumpulan ini diketuai oleh ahli Parlimen Bentong Wong Tek. Operasi Linus Malaysia menghasilkan dua jenis sisa, namun begitu, kedua-dua sisa ini tertakluk dalam peraturan di bawah Undang-Undang Malaysia. Kedua-dua sisa ini adalah sisa radioaktif yang termasuk thorium dan uranium. Sisa ini adalah berbahaya kerana ia mengandungi logam berat. Pada 21 Mac 2011, insiden kebocoran radioaktif Fukushima telah menimbulkan kebimbangan penduduk tempatan. Hal ini kerana penduduk tempatan mengadu tentang masalah kesihatan dan cacat lahir yang mereka percaya disebabkan oleh radioaktif di timbunan Tera. Justeru, hal-hal yang ditimbul telah menyebabkan kilang tersebut ditutup pada tahun 1992. Selain itu, ekonomi Malaysia juga akan dipengaruhi jika kita semula itu dibenarkan. Sebagai contohnya, Malaysia berhadapan dengan masalah pemasaran di Eropah iaitu pengguna tempatan akan beralih kepada membeli produk import kerana takut kepada risiko yang mungkin kemunculan dalam produk makanan tempatan yang mengandungi bahan radioaktif. Tambahan pula, mungkin pengguna asing juga tidak akan menggunakan produk pertanian negara yang mempunyai bahan radioaktif digunakan sebagai baja. Ini terus menjejaskan bidang pertanian Malaysia seperti kelapa sawit, maka mereka membantah sekali-kalinya dengan kita semula sisa yang sebagai kegunaan perapi tanah. Sisa ini juga telah terkumpul terlebih 6 tahun dan semakin bertambah setiap hari, maka sisa yang kekal radioaktif ini bukanlah tugas yang mudah untuk diuruskan. Pada 5 September 2012, Linus Sentiran Berhad dianugerahkan lesen operasi sementara walaupun ada kebimbangan mengenai kilang tersebut. Pada 19 Disember 2012, Mahkamah Rawan Malaysia menolak rawan oleh Save Malaysia Stop Linus Group terhadap lesen operasi sementara yang diberikan kepada Linus. Pada bulan September 2018, pemerintah Pakatan Harapan yang baru terpilih meminta kajian menyeluruh kilang pemprosesan nadia bumi Linus di Gemeng, Kuantan. Maka 9 pakar dari Agensi Tenaga Atom Antarabangsa telah menjaminkan keselamatan loji nadia bumi tersebut pada Mei 2011. Apakah itu isu alam sekitar yang diakibatkan oleh kilang Linus? Punca yang menyebabkan isu alam sekitar adalah pembakaran terbuka. Ini berlaku disebabkan sikap kilang Linus yang mementingkan keuntungan semata-mata serta kilang ingin memudahkan operasi pengeluaran mereka.
Pembakaran bahan api kilang akan melepaskan gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida dan debu. Ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar dan mengganggu kehidupan dan kesihatan manusia. Seterusnya, punca yang menyebabkan isu alam sekitar adalah aktiviti harian manusia. Cuaca di Malaysia adalah musim panas. Oleh itu, alat penghawa dingin merupakan alat diperlukan setiap hari. Penggunaan alat penghawa dingin akan membebaskan gas klorofluorokarbon iaitu CFC. CFC ini akan menipiskan lapisan ozon. Di samping itu, punca yang menyebabkan isu alam sekitar adalah bilangan kenderaan motor. Bilangan kenderaan motor yang terlalu banyak menyumbang kepada pencemaran utama di Malaysia. Contoh pengangkutan bermotor adalah seperti kereta, lori, motor dan bas. Gas monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon yang bebas dari kenderaan bermotor akan menyebabkan isu alam sekitar. Perkara ini boleh diselesaikan sekiranya pekerja kilang menggunakan pengangkutan awam. Selain itu, punca yang menyebabkan isu alam sekitar adalah sikap pekerja kilang yang tidak terkawal. Sebagai contoh, kilang Liners membuang sisa tosai, sisa industri, membuang sampah, minyak, najis, barangan bekerja yang tidak dirawat ke dalam sungai. Sikap kilang yang mementing keuntungan semata ini akan mencemarkan air sungai. Sikap pembuangan tersebut akan menyumbat longgang. Sekiranya hal ini berterusan akan menjejaskan ekosistem hidupan akuatik dan kualiti air. Seterusnya, punca yang menyebabkan isu alam sekitar adalah projek pembinaan kilang Liners dan negara yang besar. Projek tersebut akan menimbulkan pencemaran udara dan bunyi. Projek pembinaan tersebut memberi kesan sampingan kepada alam sekitar. Yang akhirnya, punca yang menyebabkan isu alam sekitar adalah pertumbuhan aktiviti perindustrian dan pembangunan. Kilang yang menjalankan operasi pengelolaan akan melibatkan sisa tosai dalam penghasilan keluaran mereka. Sebagai contoh, kilang Liners menjadi isu hangat pada tahun 2012 telah mengakibatkan pencemaran alam sekitar dengan bahan yang digunakan. Biasanya, pekerja kilang akan buang sisa perindustrian terus ke dalam sungai. Langkah ini amat memudahkan kerja, namun cara ini adalah salah di sisi undang-undang. Selamat pagi kepada doktor dan pelajar-pelajar. Nama saya Eng Hui Chi. Hari ini saya nak bentang tentang kesan positif dan kesan negatif penubuhan syarikat Liners di Malaysia. Sekarang kami tengok kesan positif pertama, syarikat Liners menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan sebanyak 700 pekerja dan mempunyai 70% kaki tangan pengurusan syarikat terdiri daripada rakyat Malaysia. Kesan positif kedua merupakan syarikat Liners boleh pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelaburan asing. Kerana ia merupakan pengeluaran pelombongan nadi bumi kedua besar di dunia dan menyenaraikan di bawah Australian Securities Exchange. Syarikat Liners akan menjadikan sebahagian utama dalam mengukur masa depan ekonomi Pahang sekaligus membantu menumbuhkan ekonomi di negeri ini. Tambahan pula, kesan negatif merupakan syarikat Liners akan mengeluarkan habuk radioaktif apabila memproses nadir bumi. Sisa radioaktif ini akan mengakibatkan penyakit terhadap penduduk tempatan seperti muntah, sirip-birik, sakit kepala, dan demam. Jika radioaktif ini lagi teruk, akan menyebabkan kerosakan organ-organ dalaman. Di samping itu, kesan keempat merupakan syarikat Liners pencemaran alam sekitar. Mengikut laporan AIA 2016, paras radioaktif dalam debu di udara telah meningkat sedikit. Debu ini boleh berpunca dari residu WLP yang terdedah kepada elemen cuaca. Liners juga mengeluarkan bunyi yang mengganggu penduduk sekitar, menyebabkan pencemaran bunyi, dan mengeluarkan cecair-cecair kimia yang disyaki akan bercampur dengan air bawah tanah. Akhirnya, saya nak jemput ahli kumpulan saya, Ho Chin Peng, untuk membentangkan slide seterusnya. Sekian, terima kasih. Sekarang, kita lihat kepada langkah.
Langkah telah dibahagikan kepada 3 iaitu pihak kerajaan, kilang liners dan NGO atau masyarakat. Pertama sekali, pihak kerajaan. Pihak kerajaan telah memindahkan proses pemecahan dan pengurusan ke negara lain. Pihak kerajaan juga telah membina tapak pelupusan kekal dan menghentikan aktiviti penyelidikan dan pembangunan sisa radioaktif penurunan air sebagai kondisyon bagi pertanian. Pihak kerajaan amat mengambil berat tentang permasalahan ini bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar, contohnya pencemaran air dan pencemaran udara. Selain itu, kilang liners. Kilang liners telah mencari tapak yang sesuai di mana mereka yang sedang dikaji iaitu di Kalgoorlie, Australia dan Mount Weld, Australia. Mereka telah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Mereka juga memerlukan kerjasama dari perkhidmatan pembinaan serta bidang kontraktor untuk menjalankan aktiviti. Bahagian ketiga ialah NGO dan masyarakat. NGO dan masyarakat telah mengesah liners mengambil langkah-langkah aktif untuk mengeluarkan sisa toksik mereka dari Malaysia. Masyarakat juga mengesah liners untuk mengeksport sisa radioaktif terkumpul ke luar negara dan lain-lain. Ini menyebabkan pemecahan kromosom dan menjadi suatu kesan genetik yang amat serius. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar yang berlaku pada hari ini harus dipandang serius kerana ia akan memberi kesan yang besar pada generasi akan datang. Semua pihak perlu mengambil berat tentang isu ini dan memikirkan langkah yang terbaik untuk menangani masalah yang dipandang rendah oleh segelintir masyarakat seperti kilang liners di Pahang yang menggunakan bahan radioaktif yang membahayakan penduduk tempatan meskipun meraih keuntungan bilion ringgit, namun secara tidak langsung kesan daripada radioaktif ini akan membahayakan kesihatan mereka. Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas terhadap kilang liners meskipun mereka menaikkan ekonomi negara dengan menarik pelabur asing untuk melabur, namun kesejahteraan rakyat Malaysia adalah yang utama. Semua pihak harus berganding bahu dalam menggesa kerajaan untuk menyelesaikan masalah di Pahang ini. Pelbagai cara yang telah dicadangkan oleh badan NGO masyarakat setempat, namun kerajaan adalah yang utama dalam menyelesaikan masalah yang tidak ada kesudahan. Pelbagai implikasi akan terjadi sekiranya kerajaan masih berdiam diri dalam menyelesaikan isu ini. Semua pihak perlu menjaga kesejahteraan alam sekitar agar perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, tanah runtuh yang berpunca dari ketamakan manusia yang membuat aktiviti pembalakan haram yang menyebabkan tanah mula terhakis dan memberi kesan kepada penduduk setempat di mana mereka mengalami kemalangan jiwa dan kerugian seperti kerosakan rumah akibat individu yang tamak. Sebagai masyarakat yang duduk di bumi, kita haruslah saling bantu-membantu untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar agar generasi akan datang dapat merasai kenikmatan alam sekitar. Sekian, terima kasih.